hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya manjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati kita ini atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, yakni nikmat iman, amal dan ketaatan, sehinggakan hari ini Allah masih lagi istiqomahkan kita. Allah anugerahkan kita amal ketaatan dengan berada dalam suasana majlis ilmu secara online ini di malam yang penuh barakah ni, yang mana dalam peringkat kalau sambutan ni malam kemerdekaan, malam ambang merdeka 31 Ogos 2020. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan erti kemerdekaan yang kita dah sambut ini, yang hampir setengah abad ini, alhamdulillah membawa erti makna yang sebenar bagi kita untuk meneruskan kehidupan kita dengan benar-benar melahirkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Jadi sedaya jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, berkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfal qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil gharaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmati astaghis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga dengan kita mulakan dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah, Allah bukakan seluas-luasnya pintu kefahaman, pintu rahmatnya,
bagi kita semua yang berada dalam majlis ilmu ini, dan kita sama-sama perbetulkan niat kita insya-Allah semata-mata hanya saja ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan barakah kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi asbab wasilah kepada kita untuk sampai kepada Allah melalui barakahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan yang panggil fadilat yang sangat besar. Allah mengampuni setiap siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW, dan Allah mencucuri rahmat ke atas setiap yang berselawat kepada baginda Nabi SAW. Baik. Alhamdulillah meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Pertama, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini dan masih bersama dengan saya, walaupun malam ni mungkin sibuk dengan masing-masing dengan punya agenda masing-masing, dengan mungkin ada sambutan kemerdekaan di dataran merdeka ke, ataupun dengan program-program yang telah disusun dengan program-program anjuran pihak-pihak yang lain. Alhamdulillah, ada pun tetap meluangkan masa juga dengan program kita malam ini, siri pengajian kita yang diteruskan juga secara istiqamah, insya-Allah. Moga-moga Allah bantu kita untuk istiqamah di dalam pengajian ini. Dan malam ni memandangkan kita susun jadual ini setiap malam. Semalam tak ada, jadi sebab kita berada di luar kawasan, dan mungkin malam besok pun tak ada juga sebab saya berada di luar kawasan. Tapi selagi mana ada dalam kawasan, insya-Allah kita teruskan pengajian kita. Dan spesialnya malam ni, insya-Allah, spesialnya malam ini kita nak menyentuh tentang kemerdekaan, tetapi dalam konsep kalam kebenaran. Itu dia. Bicara yang merdeka. Bagaimana kita melihat ataupun bagaimana kita nak menterjemahkan kalam-kalam atau bicara yang membawa kepada erti kemerdekaan, ataupun bicara kita ini merdeka atau tidak. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, bantu sebarkan lagi, jemput sahabat-sahabat kita, rakan tawalan kita, ya, yang mana sentiasa mengikuti pengajian ini, kita invite dia masuk, insya-Allah. Kita jemput sahabat-sahabat kita, dan kepada yang baru mengikuti, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dalam pengajian hakikat kehidupan ini, dan kita sedang mengkaji dalam pengajian yang selanjutnya, ini lisanul haq, kalam kebenaran. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, pada malam ini adalah malam yang mana kalau kita tengok pada tarikh kalender, susunan kalender di Malaysia ini dan kalender Masihi, kita berada di malam ambang merdeka. Ambang merdeka. Suatu ketika dahulu yang mana negara kita ini berada di dalam jajahan takluk, jajahan takluk kuasa asing. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah bagi izin kepada kita untuk bebas daripada cengkaman itu. Baik, dalam takrif kalau kita lihat maksud merdeka itu sendiri, kalau kita tengok pada Wikipedia ataupun ensiklopedia, dalam maksud merdeka itu diambil perkataan merdeka itu daripada perkataan Sanskrit Mahardeka. Mahardeka. Yang mana dalam tajuk Mahardeka itu kalau kita lihat, dia merujuk kepada kekayaan, keagungan, kemegahan. Mahardeka. Jadi kalau kita rujuk kepada takrif itu saja, yakni dalam konteks perkataan itu dan takrif dari sudut bahasa, Mahardeka membawa maksud kepada kekayaan. Ini bahasa Sanskrit. Keagungan, kekuatan. Dan tiga-tiga perkara ini kalau kita lihat, ianya bukan berbicara soal kebendaan, bukan. Kekayaan bukan kebendaan, keagungan bukan kebendaan, kekuatan juga bukan kebendaan. Dan kalau kita lihat kepada Malaysia itu sendiri, suatu ambang kemerdekaan 1957 itu, kan, 31 Ogos 1957, yang mana ketika itu kalau disudut dinisbahkan daripada kebendaan, maka itu masih belum ada lagi fasiliti semoden sekarang, secanggih sekarang.
sehebat sekarang. Maknanya, kalau nak ditakrifkan makna merdeka itu sendiri, dalam konteks kebendaan, sepatutnya belum lagi boleh merdeka lah. Sebab masih berada dalam keadaan yang boleh kata tidak moden. Nampak? Jadi maknanya, kalau kita lihat, dalam konteks makna itu sendiri, takrif itu sendiri dan keadaan suatu Malaysia merdeka. Ketika Malaysia merdeka, ketika itu, kalau nak dinisbahkan kepada kebendaan, maka masih belum lagi semaju yang kita lihat sekarang. Jadi yang pertama, takrif kepada merdeka kalau di segi sudut bahasa, itu adalah bebas daripada cengkaman kebendaan, kekayaan. Itu membawa kepada kecukupan. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi maknanya kalau kita kaitkan dengan perbahasan kita hari ini, kalau kita kaji tentang takrif tentang merdeka, kita pergi kepada kalam yang merdeka. Kalam yang merdeka itu bermakna membawa kepada erti perbicaraan ataupun kata-kata ataupun satu kenyataan yang bebas daripada cengkaman kebendaan. Itu takrifnya. Kalam ataupun kalam yang merdeka. Kalau kita takrif merdeka tadi, mahardeka, itu membawa kepada kekayaan, keagungan, kemegahan, kekuatan. Jadi kalau pergi kepada takrif sifat, maka kekayaan itu sifat. Jadi kata-kata atau kalam-kalam yang bebas daripada cengkaman kebendaan. Itulah kalam yang merdeka. Itu kalau kita lihat. Jadi maknanya, sebab apa dia maksud mereka bebas dari cengkaman kebendaan? Jadi kalau kita lihat, contoh, dalam konteks pengurusan, siasah pengurusan, kebendaan ni maknanya ada satu lagi entiti yang sedang memegang. Maka kita tidak boleh bebas, kita terikat. Jadi kalau kita nisbah kepada benda, kan benda ni kan terikat, sempit, terhad. Jadi kalau kita masih kata terikat, ada benda yang mengikat, yang menghalang kita daripada menguruskan sesuatu itu dengan bebas, maka itu bukan merdeka. Kita masih dalam pergantungan. Macam kekayaan itu kan kebebasan, kekayaan itu kecukupan. Lawan pada kekayaan itu adalah kefakiran. Jadi kefakiran ni bermakna kita masih lagi kebergantungan kepada satu entiti lain. Jadi kalau nak takrif secara analogi ilmiahnya macam itulah. Okey. Jadi maknanya kalau nak mudah ceritalah, mudah-mudah ceritanya macam ni. Mudah ceritanya adalah merdeka tu adalah pergi kepada maksud yang sebenar yang tidak lagi bergantung kepada satu perkara yang menghalang dia untuk maju ke depan. Maknanya ada benda yang mengikat dia. Mudah cerita itulah. Masih berada dalam takuk yang lama. Tu. Masih berada dalam kedudukan yang tiada perubahan. Masih terikat dengan kefakiran. Contoh, lawan pada kekayaan, kefakiran. Masih terikat dengan kelemahan. Masih terikat dengan kerendahan. Itu maksud, mana tak merdeka lah. Okay, baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi kalau kita nak lihat, bagaimana kita nak kaitkan dengan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Khair. Jadi Alhamdulillah. 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 Semua Alhamdulillah. Baik. Kalau maknanya, kalau kita lihat kepada definisi perubahan dalam kehidupan. Dalam Islam, agama dan Al-Quran mengajar kita untuk sentiasa membebaskan diri. Tu. Agama mengajar kita untuk membebaskan diri dari duniawi atau membebaskan diri dari cengkaman dunia. Nampak? Agama dah mengajar kita untuk merdeka. Yakni membebaskan jiwa. Bebaskan jiwamu. Sebab bila pergi kepada sifat, kaya, kuat, agung, itu sifat. Jadi maknanya kita nak keluar daripada cengkaman keduniaan atau cengkaman kebendaan. Dalam agama,
Ini Al-Quran mengajar kita untuk tidak duduk pada kebendaan. Lalu diajar kita untuk duduk pada yang bebas daripada kebendaan. Apa dia? Itulah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Surah Al-Qasas ayat 77. Cuba tengok. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kamu akan negeri akhirat, habuan akhirat. Jangan lupakan dunia. Maksudnya, dunia ni kemudian. Mana kita nak bergerak dengan akhirat. Dunia kemudian. Malah dunia ni kalau kita ikut corak dia, dia akan mundur ke belakang. Sebab dunia ni sifat dia expired. Dunia ni sifat berkurangan. Dunia ni sifatnya benda yang nak dimajukan. Sebab dia itu benda yang mati. Dunia ni mati. Makhluk tu mati. Allah jadikan kita ni hidup. Jadi hidup pula sebab ada roh tu. Maka sepatutnya kitalah yang mengubah atau menyusun atau mengatur atau memimpin dunia. Bukan dunia yang mencorak kita. Makna kalau kita masih duduk dalam dunia yang mencorak kita, maka kita tidak merdeka jiwa kita dan kehidupan pun masih tidak merdeka. Mungkin takrif merdeka dari sudut pentadbiran ya. Yakni negara sudah ada pentadbiran sendiri. Negara sudah ada pentadbiran sendiri. Tetapi takrif hakikat ataupun yang lebih besar takrifan itu adalah kita masih terikat dengan keduniaan. Dan agama tidak menyuruh kita terikat dengan keduniaan. Malah agama menyuruh kita, Al-Quran menyuruh kita keluar daripada keduniaan itu. Sebab dunia itu terikat. Sebab dunia itu benda, jumud, ke belakang. Jadi kalau kita duduk pada keduniaan, maka kita akan ke belakang. Akhirat ke depan, ke depan. Akhirat itu ke depan. Akhirat itu tanpa had. Akhirat itu tak ada sempadan. Dunia ada sempadan. Dia ada limit. Akhirat tidak ada. Dan akhirat itu kekal. Dunia itu binasa. Jadi kalau kita kata duduk pada kebendaan, mana hidup kita ni masih dikuasai oleh kebendaan, maka kita belum merdeka. Itu kena faham tu maksud dia. Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila manusia hari ini dididik untuk keluar daripada cengkaman dan kongkongan itu, ini bertepatan dengan suruhan agama, suruhan Allah. Yang ini apabila kalau kita lihat dan surah Al-Muddassir ayat 1 hingga 3. Cuba lihat. Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nampak? Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Berselimut. Itu Nabi waktu itu bertutup, menggigil dapat wahyu. Kum fa'anzir, bangunlah. Bangunlah, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Ini berbicaralah, berilah peringatan tentang Allah yang Maha Besar. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kalau kita lihat dengan cengkaman dunia ini, dengan balutan jasad ini, kalau tidak ditarifkan dengan makna ibadat kehidupan yang bebas daripada keduniaan, bebas daripada balutan jasad yang mati ini, maka kita akan terikatlah diri kita ini, yang mana segalanya hidup ini sebab benda. Itu yang kita tak mahu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbincangan kita ini, kita nak lihat bagaimana nak kita keluarkan diri daripada cengkaman ini. Sudah pasti apabila kita memahami takrif hakikat dari sudut iman, dari sudut dalaman, maka caranya itu adalah dengan kita mula menjaga atau mula menyusun kalam atau kata-kata kita yang bebas juga daripada cengkaman benda. Kita tidak mahu, mungkin kita faham, merdeka tu bebas jiwa, kita faham. Tapi ketika kita berkata-kata,
ketika kita mula mengorak langkah hidup kita dengan memulakan kata-kata, lagi sekali mencerminkan hidup ini masih dalam kongkongan, terkongkong. Maka kata-kata, daripada kata-kata kita boleh tengok dia ni orang yang berjiwa bebas, berjiwa yang lepas, yang tidak lagi terikat dengan kebenaran. Daripada mana nak tahu? Daripada perbualannya, daripada kata-katanya. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Alhamdulillah. Hari ini malam kita, malam merdeka. Jadi background kita pun gambar bendera Malaysia. Alhamdulillah. Seronok pula tengok gambar bendera tu berkibar tak? Masya Allah. Alhamdulillah. Bolehlah jadi kita punya background nanti. Asyik sebelum masuk ni, termasuk bendera dulu. Kemudian baru yang lain-lain kita akan masuk insyaAllah. Cantik pula backgroundnya tu kan. Alhamdulillah. Haza min falir Rabbi. Ini semua kurniaan Allah SWT. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Contoh. Ya, Puan Fazila. Cepat. Bagus. Jadi contohnya begini. Contohnya. Baik, mari kita pergi kepada contoh. Jadi sebelum saya pergi kepada contoh, kita nak faham begini. Alang-alang mengaji biar sampai jadi. Alang-alang beramal biar sampai mengenal. Alang-alang istiqamah biar sampai kepada Allah. Jangan kita hanya buat taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Jangan. Jadi dalam pengajian hakikat kehidupan Lisanul Haq ini benar-benar kita mohon pada Allah supaya kita ni benar-benar mendapat makna yang sebenar dan kita mampu beramal dengan kefahaman yang benar. Kita tak mau beramal kita ini masih lagi diganggu oleh fahaman yang batil. Beramal ni nampak luaran cantik, tapi bila kita tengok fahaman dia masih rosak. Kita tak mau. Sebab tu kalau dalam pengajian ini kita benar-benar mohon kepada Allah SWT supaya Allah bagi kita contoh-contoh untuk kita perhalusi, untuk kita mula menghayati. Daripada pengajian ini kita mampu bangkitkan kesedaran dalam beramal. Kita tak nak beramal tanpa sedar, kita nak sedar di dalam beramal. Kita nak beramal sehingga mengenal. Kita nak mengaji sampai jadi. Istiqomah sampai jumpa Allah. Tu dia. Nampak? Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi memang kita boleh bincang, macam-macam bincang lah kita boleh cerita sama Deka ni. Dari segi sudut sirahnya, dari segi sudut teknikalnya, pelbagai sudut lah kita boleh bincang. Cuma malam ni kita nak pergi kepada praktikalnya. Dari segi praktikal, dari segi apa yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat ni? Duk merdeka ni apa yang sebenarnya kita kena buat. Jadi bila kata kita kena buat, maknanya seperti biasa. Bila kita kaji dalam bab ini, sebenarnya mata Allah SWT. Baik, ni kita masuk nota lah ni. Allah. Okay. Baik, sekarang ni bila mengkaji tentang merdeka. Tadi kita dah cerita tentang kekayaan, keagungan, kekuatan. Baik. Ini semua sifat, bukan benda. Bila sifat, dia meluk di dalam jiwa. Maka takrif merdeka itu adalah boleh dirujuk kepada jiwa yang mencapai ketiga-tiga perkara ini. Kita boleh takrifkan kepada jiwa yang dilimpahi kekayaan.
jiwa yang dipenuhi dengan keagungan. Jiwa yang kekuatan. So, kalau kita tengok tarikh dia. Belajar biar sampai beramal. Beramal sampai mengenal Mak Umi. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Mengaji biar sampai jadi. Mengaji biar sampai jadi. Beramal biar sampai mengenal. Istiqomah biar sampai kepada Allah. Baik. Sebab jiwa, maksud merdeka ni tadi pada bahasa Sanskrit ni, dia adalah sifat. Baik, bila kata sifat duduk pada jiwa. Baik, lagi sekali, bila kata kita nak jadikannya ibadah. Nak jadikan dia ibadah. Ibadah ni apa? Lillah. Dia hanya Allah. Hanya kerana Allah. Lillah. Baik, bila kata ibadah, apakah perkara pertama yang mesti dijaga? Itu adalah jiwa. Jadi, berbalik kepada kalam yang merdeka. Itulah kalam yang hadir dari jiwa yang bebas daripada cengkaman dunia. Maka di situ maknanya kalam yang keluar daripada lisan ataupun lidah ini adalah kalam yang benar-benar bebas. Ini maksud bebas ni mula bercerita. Nampak? Kalam yang mula menceritakan ataupun berbicara. Kalam mula dia berbicara. Okey. Tentang Allah. Berbicara tentang keagungan. Kebebasan. Kekayaan, keagungan, kebebasan ini maksudnya cerita tentang kekuasaan atau kekuasaan. Jadi maknanya kalau kita lihat kepada contoh, boleh ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya tiada lagi perbincangan kata-kata apatah lagi berbicara soal perkara yang melibatkan sifat-sifat ini dilontarkan dengan kebendaan. Tak adalah. Ingat, apabila kita kaitkan balik dengan perbincangan tentang kebenaran, kebenaran ini hanya duduk pada tentang kekuasaan. Nampak tak dikaitkan balik? Maknanya kita tidak lagi berbicara lawan kepada kebenaran. Lawannya adalah kebatilan. Batil, yang mana kebatilan ini bersandarkan nafsu. Dan bicara nafsu ini adalah bicara tentang keadaan. Nampak? Dia mesti akan berkait balik dengan perbincangan kita yang sebelum ini. Keadaan, kebendaan.
Dia tidak lagi berkait tentang perkara ini. Maksudnya, contoh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh, apabila berbicara soal kehidupan. Apabila soal kehidupan, dia tidak lagi berbicara soal masalah. Dia tak bicara soal masalah. Sebab masalah ni tentang keadaan. Kalau kita masih lagi berbincang soal masalah, dia masih cerita masalah. Sekarang ni bukan cerita patut masalah sebab masalah ni keadaan. Sekarang ni sepatutnya cerita tentang apa lawan kepada masalah ini. Yang ini cerita tentang menguruskannya atau kekuasaan Allah pada masalah itu. Ini sebenarnya jiwanya merdeka pada masalah cerita tentang akhirat kan. Nak bawa cerita masalah menjadi cerita akhirat kan payah tu. Kita masih dijajah oleh masalah. Kita masih dijajah oleh masalah. Masalah masih menjajah kita. Asal cerita je, mesti kaitkan masalah. Masalah ni apa? Susah atau senang. Mesti cerita kesenangan dia. Cerita macam mana saya boleh senang. Atau macam mana cerita tak nak susah. Susah, senang. Susah, senang. Maka ini bukan kalam yang bebas. Ini kalam yang masih terikat. Walaupun dia cuba cerita tentang positif. Tetapi kalau berbicaranya berdasarkan susah. Berbicaranya berdasarkan senang. Maka dia masih belum merdeka. Contoh ya. Kalau kita lihat contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kesusahan baginda Nabi SAW, maka tak adalah dia berdakwah. Sebab kesusahan Nabi SAW ini sehingga mengancam nyawa. Nyawa. Kita kalau dengar bukan kata nyawa, baru hilang sikit, baru ada ancaman, dia punya cerita. 3 hari 3 malam tak habis cerita. Tapi Nabi SAW ancaman nyawa, Nabi tak cerita panjang tentang keadaan susah Nabi. Nabi tak heran dengan kesusahan. Nabi SAW menerima pula kesusahan. Dan itu sebab saya kaitkan dengan perbincangan sebelum ini, jangan serah pada susah, serah pada Allah. Itulah jiwa yang merdeka. Susah itu makhluk. Kalau kita serah pada susah, maka kita akan bercakap soal kesusahan lah. Jadi tak merdeka lah. Sama lah. Cerita balik ulang yang sama, ulang perkara yang sama. Patutnya kita mencari jalan penyelesaian. Dan jalan penyelesaian itu mestilah dengan apa tadi? Kekayaan, keagungan, kebesaran. Maknanya mestilah dengan Allah. Allah maha kaya. Allah boleh buat kita senang. Allah yang buat kita ni. Dia mula cerita dengan Allah aku senang. Bukan dengan apa dia. Tu cerita kadang-kadang kita kaitkan dengan duit, simpanan untuk menjamin. Mana boleh jaminan? Itulah lari akidah. Jaminan itu hanya pada Allah. Serahkan jaminan hidup pada Allah. Sebab ada orang ada duit, dia susah balik. Sebab apa? Dulu tak kerti berhutang sikit. Bila ada duit, dia berhutang banyak. Berjuta-juta hutang dia pula. Mana yang kata menjaminnya? Tu maksud dia. Bila dia bercakap, jalan penyelesaian. Orang yang merdeka ini, dia tidak lagi nak selesai dengan senang. Aku susah ni, aku nak senang. Bila senang, selesai masalah aku. Senang pula dengan apa? Nak tengok. Senang pula dengan duit. Yelah, ada duit senang lah. Ya kan ada duit senang. Siap ada amgan lagi.
Mula ada bodyguard from Beijing lagi. Itu bukan senang, itu susah. Risau lagi. Benar, macam kuliah saya tadi, susah tidak memudaratkan. Senang tidak melalaikan. Senang tidak memberi manfaat pun, sebab ada orang senang tapi mudarat. Dia lebih baik susah daripada jadi orang senang. Rupanya bila dia senang, mudarat dia, sombong dia. Jadi maknanya, cuba tengok. Bila hari ini, kalam yang merdeka adalah kalam yang tidak terkesan dengan kesusahan, tidak terkesan dengan kesenangan. Kalau kesusahan, dia cerita dia susah dia. Ceritalah saya susah gitu, saya gini, susah sana, susah sini. Tapi konon-konon nak bagi semangat. Tapi yang kita dengar susah panjang. Kalau nak berjaya kena susah, kena sanggup tinggal itu, sanggup tinggal ni. Kita dengar pun susah nak dengar. Kalau macam ni lah pun nak senang, susah macam ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak berani korbankan anak-anak, tak berani korbankan tidur, susah saya, susah itu. Tuan-tuan kena ni susah. Kita dengar bukuk kerut muka. Susahnya. Ingat dah selesai masalah dah. Bila senang, kita kena bersusah. Susah juga dia cerita. Nampak tak? Jadi, tak bebas. Kalau beramal pun, nak cerita pasal akhirat, cerita pasal susah juga. Saya ni, setelah saya begini, sebab saya susah, saya mula mengenal Allah. Memang susah tu mengenal Allah. Tapi tak payahlah cerita pasal susah tu dah. Tak payah cerita betapa perit ni saya nak sampai ke tahap ini. Macam-macam dah habis, Ustaz. Saya kena tinggal bini saya kena gini. Nak sampai ke tahap ini. Nak sampai. Dia fikir, dia je. Dia tak tahu ada orang lebih susah daripada dia. Tu Nabi kata, kalau kita susah, tengok orang lagi susah. Sebab tu kita yang banyak cerita susah kita. Sebab ada orang lebih susah daripada kita. Siapa? Itulah baginda Nabi SAW. Ada baginda Nabi SAW berbicara soal susah? Tidak. Nabi tetap cerita pasal Allah. Walaupun nyawa di hujung tanduk, Allah juga yang ke depan. La takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Cakap dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada Nabi kata, iyalah, kita dah susah ni. Yalah, Allah juga. Ya, kita susah ni. Kita kena ikhtiar ni. Abu Bakar, kita kena ikhtiar ni. Musuh dah ada ni. Mana ada Nabi cakap macam tu? Nabi kata, Qul la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini kadang dah lah susah. Kita bersusah-susah pula tu. Kemudian cerita pula susah lagi. Orang dengar, Ya Rabbi. Nah, apa cerita nak berjaya kena usaha sampai tak beramal? Apa cerita? Sebab itu, dalam kita menguruskan masalah atau menguruskan kehidupan, ikhtiar atau usaha itu tiada jaminan. Tiada jaminan. Jangan letak jaminan pada usaha. Tak ada. Sebab tu kena ada insya-Allah. Masya-Allah. Semua dengan kehendak. Jadi, kita usaha ikhtiar hanya menguruskan saja, belum menyelesaikan masalah. Malah usaha kita tidak boleh menyelesaikan masalah. Tak mau dengar? Tak mau dengar suka hati. Tak apalah Ustaz, tak mau dengar. Tak apa, buatlah nak tengok. Dia ingat dia boleh selesaikan masalah. Sebab masalah bukan dia buat. Masalah susah, Allah yang jadikan susah. Bukan kita nak susah. Kalau kita yang buat senang, kita buat susah, senang je kita buat senang. Ada orang doa nak jatuh? Ada. Ada orang doa nak habis duit? Ada. Lagi doa beria-ria, Ya Allah, yang di langit kau turunkan, yang di bumi kau keluarkan, yang jauh kau dekatkan. Lepas tu fikir duit je tu. Bukan dia fikir rezeki. Ada orang kata, Ya Allah, kau habiskanlah duit aku. Tak ada. Semua orang minta duit banyak. Lepas tu habis juga. Selesai masalah.
Tak selesainya. Tak ada selesai masalah. Tak merdeka fikir macam tu. Keluar bahasa Minang. Tak selesai. Habis tu buat apa ni Ustaz? Saya usaha-usaha ni. Buat je lah. Sekarang ikhtiar je. Usaha je tu. Menyisai tidak. Menyisai dengan apa? Dengan Allah. Itu jiwa merdeka. Jiwa merdeka tu dengan Allah. Kekayaan, keagungan, kekuatan. Itulah merdeka. Sebab tu Malaysia boleh merdeka. Dengan Allah lah. Kalau dengan kebendaan, mana boleh merdeka? Walaupun tidak sebut dengan Allah indirectly, tapi hakikatnya dengan Allah. Kalau dengan kederat manusia, berapa banyak darah lagi nak dihabiskan? Tak juga. Sama dengan Fathul Mekah. Fathul Mekah pun bebasnya Mekah daripada cengkaman kufar, Quraisy dengan Allah. Sebab tu ketika Nabi SAW masuk saja Mekah, ketika Fathul Mekah, doa surah apa yang Nabi baca? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi diajar iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah, terbukalah yang tertutup. Ni dah duk nampak kita. Awak semayang tunggang-tungging. Merdeka, merdeka. Tapi cakap bikin bimbang. Apa merdeka itu? Merdeka. Memang negara dah merdeka dah. Susah payah pejuang-pejuang itu memerdekakan negara. Tapi jiwa pula tak merdeka. Allah. Dijajah semula. Nampak? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan nampak manusia berbondong-bondong masuk ke agamaku. Apa kata Allah? Fasabbih. Bertasbih pada Allah. Dan wastaghfir dan istighfar. Tasbih dan istighfar yang menyelesaikan masalah. Tasbih dan istighfar. Sebab tu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, istighfar ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini ingat Allah apa? Ingat Allah ni agama sangat ni. Ingat Allah juga. Allah juga apa juga. Agama juga. Nampak? Masih lagi terikat dengan solusi kebendaan. Itu bukan merdeka. Masih lagi terikat dengan tip-tip kemanusiaan. Bukan merdeka. Merdeka itu dengan tasbih dan istighfar. Rujuk surah Iza jaa nasrullahi wal fath. Sebelum Malaysia merdeka, Allah buktikan Mekah merdeka dulu. Bagaimana Mekah boleh merdeka? Belajarlah, kajilah. Dah tak payah kaji dah, ada dah solusi. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa kait dengan taubat? Kenapa kait dengan taubat? Sebab kita ni mandai-mandai. Hidup mandai-mandai. Macam pandai, mandai-mandai. Macam banyak pengalaman. Pengalaman semua tak boleh. Kadang-kadang tak boleh belajar, tak boleh juga. Tasbih, istighfar. Sebab itu usaha itu kita usaha itu untuk mengurus. Itu nama
yang berusaha. Kalau orang panggil pengurus ke siapa ke, pengurus lah kan, pengurus katalah seorang pengurus syarikat. Yang berusaha Tuan Haji Zainal bin Siddiq, pengurus syarikat sekian-sekian, yang berbahagia, berbahagia itu jemputan. Yang berusaha tu pengurus, jenuh dia berusaha. Sebab apa? Untuk mengurus. Selesai masalah? Belum. Selesai masalah sini. Kerana dia ataupun asbab dia berusaha, maka diperkenankan Allah untuk selesai. Habis tak, kalau tak usaha boleh selesai? Boleh. Tapi kadang terpinga-pinga pula. Tiba selesai? Boleh je Allah buat. Tapi kita ni manusia. Jadi ada masalah, uruskan. Bukan selesaikan. Selesai itu makam kuasa. Kekayaan. Selesaikan dengan kekayaan Allah. Kita fuqara. Antal ghani wa nahnu fuqara. Fuqara. Mana boleh selesai? Kita ni penggemis. Ini nak selesai. Saya boleh selesaikan. Siapa? Serah pada saya. Patut serah pada Allah. Allah selesaikan. Saya cuba uruskan masalah saya. Selesai, saya serah pada Allah. Tapi nak ngurus, saya juga kena nguruskan. Macam tu orang merdeka. Orang merdeka tidak lagi terikat dengan kebendaan. Dia tak terikat. Orang merdeka jiwa ini, dia terikat dengan Allah. Dia bebas dengan makhluk. Itu merdeka. Merdekanya ini dia ikat diri dia pada Allah. Dia bebaskan diri pada makhluk. Kemudian dia serah diri pada Allah. Kerana orang yang serah diri kepada Allah, maka Allah bebaskan kembali dia. Tapi kalau siapa-siapa yang serah diri kepada makhluk, dia akan terperangkap dengan dunia. Habislah. Tenang dan sabar itu di sini. Tenang dan sabar itu kurniaan. Sebab tu Ustaz, macam nak tenang, mana sabar? Tenang, sabar itu kurniaan. Itu kerja Allah. Kerja kita, urus dengan ilmu, istiqomah, buat. Tenanglah sekali. Kalau tak kena gaya, tak tenanglah. Ustaz, macam mana nak istiqomah? Buat je lah dulu, ikut ilmu. Belajar. Sebab tu tidak boleh tinggal majlis ilmu. Jangan dengar ilmu. Belajar. Maksudnya betul-betul belajar. Mengaji. Macam malam ni. Ini kelas mengaji. Bukannya dengar. Malam ni cerita siapa ya? Nak dengar lah. Dengar. Tak buat juga. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia orang merdeka itu, dia membebaskan diri daripada cengkaman makhluk. Dia menyerah diri kepada Khalik. Di saat menyerah diri pada Khalik, maka Allah bebaskan dia. Tapi kalau kita serah diri kepada makhluk, maka dia akan terikat dengan makhluk lah. Itu tidak merdeka. Jadi mengurus itu, tapi dia tidak terikat dengan urusan itu. Dia uruskan saja, dia tak terikat. Ni kadang-kadang terikat dengan urusan tu juga, sebab dia letakkan pengurusan. Itulah jaminan dia untuk keluar daripada kesusahan. Usaha-usaha tak senang-senang. Apa jadi? Bila dah senang, usaha tak nak susah pula. Tadi usaha nak senang sebab susah. Sebab susah, dia usaha nak senang. Bila senang, usaha pula tak nak susah. Pimai tang tu, pimai tang tu, nak pi mana dah. Bila nak ngaji hakikat kehidupan, aku sibuk dah. Hakikat ni tak payahlah dalam sangat. Tak apa kita buat hal kita. Tak apa, agama ni kena agama. Banyak ceramah-ceramah tu kita dengar lah agama tu. Cukup lah kata. Itu je balas. Tak apa lah. Itulah kadang-kadang kita tengok. Dah beramal pun susah juga. Sebab rupanya dia beramal nak senang. Allah buat dia susah juga. Dia pula susah dengan amalan tu pula. Sedangkan amalan tidak pernah susah. Allah tidak pernah susahkan kita dengan amalan. Bukti 50 waktu Allah diskaun 5 waktu.
Orang berdosa, Allah jamin pula keampunannya. Orang lemah, Allah jamin pertolongannya. Orang meminta, Allah jamin akan permintaannya. Udu'uni astajib lakum. Mana susahnya? Tak ada kalau penglibatan Allah semuanya akan jadi mudah. Masalahnya apabila dia terikat dengan usahanya, terikat dengan bendanya, maka tak selesailah dia. Dia bubuh selesai dekat usaha. Tengok dia usaha nanti. Saya nak tengok dia usaha macam mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kan ini faham ya malam ni. Jadi itulah contoh kalamnya merdeka. Kalamnya merdeka, kita tidak lagi berbicara atas tiket usaha. Jangan bicara atas usaha tu. Bicaralah atas pertolongan Allah. Nabi ajar dah. Macam mana Haji boleh berjaya, boleh cerita sikit kejayaan ni macam mana? Haza min fali rabbik. Ini semua kurnia Allah. Takkan tak ada usaha sikit? Yo, saya berusaha sungguh-sungguh. Tapi bukan sebab usaha saya yang bersungguh tu jadi. Macam mana tu Ji? Saya tak faham. Kamu pergilah ngaji hakikat kehidupan dengan lisanul haq. Tu dia. Balas kat situ terus. Lupakah kamu tentang peristiwa Mekah? Buka sirah terus. Di saat Mekah dijajah oleh kafir Quraisy, siapakah yang membebaskan Mekah? Adakah Nabi berusaha beria-ria untuk membebaskan Mekah? Nabi pun tak tahu bila untuk dibebaskan Mekah. Tapi Nabi berusaha saja, peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan, sehingga bergada nyawa Nabi. Hampir-hampir Nabi wafat dengan perang Uhud. Hampir-hampir Nabi. Perang yang sangat sengit tu, perang Uhud tu. Jangan main-main. Berapa banyak? 70 syuhada. Tak pernah dalam perang yang dalam banyak-banyak peperangan Ghazwah yang paling banyak syahid perang Uhud dah. Sehingga Nabi sampai patah gigi, sampai luka badan Nabi. Nabi tahu tak bila Nabi nak balik Mekah? Tak tahu. Adakah Nabi berhenti, Nabi tak buat apa? Tak, Nabi berusaha. Bersungguh-sungguh Nabi usaha. Sebab tu saya cakap, usaha sungguh-sungguh. Berapa persen? 100%. Sebab apa? Tugas kita kan? Lepas tu, yakin sungguh-sungguh. Sebab apa? Allah bagi jadi. Kalau nak Allah bagi jadi, yakin sungguh-sungguh. Mana boleh sikit-sikit? Itu orang merdeka bercakap. Baulah. Mantap. Ni. Kita try kod. Yelah, Allah pun bagi tengok juga. Yelah, kita ni bukan apa. Yelah, kadang usaha ni entah macam mana saya pun tak tahu. Tu orang tak merdeka cakap tu. Kejap susah, kejap senang. Tahulah apa lagi nak buat. Allah cakap macam tu. Buah macam tu tak payah pakai dah. Cakap dah kita usaha-usaha sungguh-sungguh lah. Jangan tinggal sikit pun. Nabi pun usaha sungguh-sungguh. Bila usaha sungguh, kenapa kamu yakin ni usaha sungguh-sungguh? Sebab saya yakin sungguh-sungguh. Kerana keyakinan saya sungguh-sungguh itulah menyebabkan saya berusaha sungguh-sungguh. Lalu saya berusaha dengan yakin. Saya yakin dengan Allah. Itu orang yang merdeka. Biarpun masalah menimpanya, biarpun susah menyinggah dalam hidupnya, tetapi keyakinannya pada Allah tidak pernah berbelah bagi. Wah, betul. Ni usaha sikit, yakin, berapa nak bagi ni? Buat pecahan pula tu 20% usaha, 80% usaha. Habis tu yakin 20%. Sudah. Lepas tu, usaha 20%, yakin 80%. Macam mana nak yakin 80% tu? Usaha 20% macam mana? Mana ada usaha 20%? Usaha 100%. Ada makan sikit-sikit. Kenapa ni? Kita tak boleh makan betul-betul. Kita makan letak kat lidah tu. Jangan telan kata. Makan. Hang sapu lah sampai licin. Makan sikit-sikit. Bapak makan sungguh-sungguh lah. Makan dengan lapar ni Ustaz. Tapi, kenapa kita yakin nak makan tu?
Sebab kita yakin Allah mengenyangkan. Ketika lapar, Allah bagi ilham suruh makan. Kita pun makan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ragu, kita tak makan. Boleh kenyang ke ni? Boleh kenyang ke makan ni? Tapi kenapa kita jumpa nasi kita makan? Oh, ya makan tu. Sebab kita yakin kenyang ada. Jadi, cuma kenyang tidak letak pada makanan. Kenyang letak pada Allah. 100%. Full mark, merdeka. Habis. Kemudian istiqomah lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana boleh? Sebab tu kadang-kadang kita tak faham. Penuh strategi. Kita ingat Allah ni main-main enggak. Sebab tu cakap, bila nak harta sungguh-sungguh. Bila nak pahala main-main. Bila nak cantik muka sungguh-sungguh. Bila nak cantik jiwa main-main. Kita ingat bahagia ni main-main. Ingat syurga main-main. Mana boleh main-main? Apabila kita letakkan semua itu kerana Allah. Kan dari awal tadi kan kerana Allah. Mana? Naik mula tadi. Ni lillah tadi. Bila dah mula dengan lillah, main. Jangan dicuba-cuba. Jangan nak main-main. Ni kerja kerana apa? Kerana Allah. Buat betul-betul. Ni makan kerana Allah. Makan betul-betul. Ni siapa yang makan? Ustaz. Tahulah. Mandi tak basah. Makan tak kenyang. Tidur tak lena. Siapa suruh? Siapa suruh? Siapa suruh mandi tak basah? Siapa suruh tidur tak lena? Siapa suruh makan tak kenyang? Makanlah kenyang-kenyang. Sebab pada makan memang Allah bagi kenyang. Bukan makan yang mengenyangkan. Tapi pada makan ada kenyang. Jadi makan sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh. Makan tak kenyang. Makan tak kenyang. Tidur tak lena. Tidurlah betul-betul. Biar berdengkur. Fikir masalah apa-apa. Lentak mengantuk. Lebab. Tidur. Jadi apa besok? Wallahualam. Tidur. Baca doa. Ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Faham? Tidur. Baca doa tidur. Ni mandi pun. Mandi tak basah. Mandi betul-betul. Kalau dah lillah. Tak ada istilah lelah. Lillah tak ada istilah lelah. Lillah tak ada beralah. Lillah. All out. Don't play-play. Jadi bayangkan kalau kerja tu lillah. Main-main ke? Kerja lah betul-betul. Tak ada main-main. Besok nak ride pergi apa ni? Seremban. Lillah Ustaz. Ride betul-betul. Ni main-main tu. Uyung hayang bawa. Siap buat terbang. Ya, cik pasal lah tu. Bawa main-main. Memang cik pasal lah lagi. Bawa sungguh-sungguh. Pakai betul-betul. Proper. Sungguh-sungguh bawa. Kalau pulai sungguh-sungguh. Pulai betul-betul. Tayar belakang potong tayar depan. Tak maksudnya bila kita dah niat itu kerana Allah. Please. Sungguh-sungguh usaha. Sungguh-sungguh yakin. Yakin tu bagi jadi Allah. Selesai. Allah selesaikan masalahku. Dah kau usaha ni. Sebab kena buat. Kita ni kuli. Hamba. Allahumma salli ala Muhammad. Semua dah 100%, cuma pada Allah je turun naik lagi tu. Maksudnya belum 100% Tuan Zaim. Tak ada. Kita takkan boleh bagi 1% pada makhluk selagi belum bagi 1% kepada Allah. Sebab keyakinan milik Allah. Kalau sekiranya pada Allah kita tidak yakin, maka pada makhluk pun tiada keyakinan. Orang yang tidak percaya kepada Allah, dia akan sangka buruk dengan manusia. Tapi kalau dia percaya pada Allah, Allah ada, maka dia akan berbaik sangka pada manusia. Okey dah lah, tak apa. InsyaAllah Allah ada. Tak ada kita ni duk fikir buruk kat orang, buat apa? Maknanya, kalau ada turun naik lagi dengan Allah, maka usaha pun turun naik tau. Nisbah dia. Dia tak boleh usaha naik, tapi dengan Allah turun naik. Tak ada. Tak ada. Dia tidak boleh macam tu. Dia yakin naik, usaha naik. Yakin naik, usaha naik. Jadi tingkatkanlah keyakinan. Kan yakin tu mesti dengan ilmu. Ilmu yakin.
ada ke kalau kita, contohlah kita cerita tentang racun, ilmu tentang racun. Adakah kita setelah kita yakin dengan racun, jadi bila kita jumpa racun, kita tak berapa nak percaya racun lagi. Jadi kita pun cuba minum racun. Matilah. Sebab tu setelah kita yakin dengan Allah, maka kita takkan main berusaha. Kita takkan main-main berusaha. Dia tak ada. Nantilah kita cubalah meniaga kod-kod untung. Kod-kod untung. Mana ada kod-kod untung? Niaga bagi untung. Kalau tak untung, jangan meniaga. Ke isi, ke ngisi masa lapang. Meniaga-meniagalah bagi sampai untung. Niaga sampai untung, Ustaz. Confirm ke? Confirm untung. Amboi, confident cakap. Kenapa? Bukan kita bagi untung. Allah. Tu orang merdeka cakap. Ini letak kat kita. Boleh untung ke Ustaz? Boleh untung ke Ustaz? Rentunglah. Hasil bukan pada kita. Untung, kaya, kuat, jadi. Pada Allah. Bila pada Allah, cakaplah betul-betul. Boleh untung tak ni? Boleh. InsyaAllah. Siapa bagi untung? Allah. Habis cerita. Ni, boleh untung ke ni? Ada ke orang nak beli? Ya ke ni? Kita test market dulu. Test tu yang habis modal banyak tu. Nak test. Ingat apa? Kita tahu siapa nak beli. Kalau niat kita betul, buat tu betul-betul. Mumin niaga. Daftar. Cik sambil tu. Ini niaga Allah. Ragu tu ragu. Tu ragu mana tak yakin dengan Allah. Tu bila tak yakin dengan Allah, kita punya usaha pun 50-50. Dia tidak boleh syariat 100% lagi hakikat belum makam 100%. Takkan boleh punya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minta Allah tolong jualkan. Ya betul. Betul tu, betul. Ya Allah, lakukanlah produk aku ni ya Allah. Amin. Aku usaha sungguh-sungguh. Engkau lakukan ya Allah. Habis cerita. Ni, macam mana nak laku ni? Macam mana nak laku ni? Macam mana? Jual lah. Kemudian tingkatkan prestasi. Buat betul-betul. Jangan stiker tampal macam tak semenggah tampal. Tampal betul-betul. Amin designer betul-betul. Sebab tu macam sekolah Semaira. Semua betul-betul. Tak ada main-mainnya. Tak ada sukan main-main. Tak ada main-main. Nak main-main dunia. Sekarang ni niat untuk akhirat kan? Semua betul-betul. Sukan betul-betul. Sekarang ni pelajar dah ramai. Dia perlukan bas. Kalau tidak tu training. Kena PKP pula. Kalau tak saya training dekat Sanderby tu. Padang Sanderby. Coach betul-betul tu. Tahun lepas lah budak suka dapat. Seronok dia main padang bola betul. Ni kan padang mainan kaki ayam. Mainlah betul-betul. Pakai boot betul-betul. Stocking betul-betul. Jangan set jersey betul-betul. Ni macam tak betul main. Kita sendiri yang salah sebenarnya. Betul tak? Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Dah? Allahumma salli ala Muhammad. Khair Allah. 11.30 dah. Jadi saya kira cukuplah setakat tu. Kalam yang merdeka kita simpulkan. Kita simpulkan kalam merdeka itu adalah yang bebas daripada Allahumma salli. Baik. Kena betul-betul. Betul-betul kena betulkan dulu apa yang betul. Ataupun benar-benar. Betul itu dibetulkan dengan kebenaran. Maka kalam yang benar dari jiwa yang yakin dengan Allah. Lillah. Bila sudah lillah, jangan mengalah. Bila sudah lillah, jangan lelah. Bila sudah lillah, teruskan. Sampai ketemu Allah. Susah Ustaz, hadapi. Susah Ustaz, doa. Angkat kesusahan. Susah Ustaz, jangan bagi susah itu kredit. Kerana susah itu tiada daya. Susah tiada kuasa. Susah tiada mudarat. Yang ada pada Allah. Kau senang cakap gitu. Luar biasa cakap gini Ustaz. Katanya dia pendekar merdeka.
Kita nak mengingati semangat pejuang kemerdekaan dengan ulama-ulama terdahulu, Tok Janggutnya, Tok Bahamannya, Mat Kilaunya. Ingat ilmu main-main mereka tu. Ha? Ingat main-main ilmu ah. Semua makan-makan makrifatnya. Bukannya main-main lagi. Memang, ya Allah, Tok Kupaloh. Dia tolak kereta kebal guna kaki ke? Ha. Naik atas kapal perang, betulkan serban, sengit. Ini semua makam hakikat. Subhanallah. Cuma kita doalah Allah bagi kita juga untuk mengasai. Kita kalau tak dapat nak berkhidmat dengan negara secara total, berkhidmat dengan keluarga kita lah. Berkhidmat dengan keluarga, dengan surrounding kita. Kita kalau yang kecil pun kita dah kalah, takkanlah nak besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi isi betul-betul. Betul Puan Bazar. Jadi isi betul-betul. Ini kejap jadi, kejap tidak. Dah macam isteri tak betul lah tengok. Dah jadi isteri tak betul lah. Macam mereng tengok ni. Kejap ya, kejap tidak. Kejap bidadari, kejap langsung edisi hari. Dah masa tu nak jadi ni. Ni dah merdeka dah ni. Jom kita cerita malam ni. Nak jadi apa ni? Boleh cakap. Jadilah isteri betul-betul. Ini macam tak betul lah. Kejap murung, menyorok belakang, menong. Apa hal kamu ni? Kena tegas. Kita kena nak merdeka. Kalau kita nak cerita tentang sejarah, cerita tengok sendirilah. Air mata darah. Bukan air mata darah dah. Keringat darah. Bukan keringat peluh. Nak membebaskan tanah airku ini. Kita dok main-main lagi. Tak betul lagi. Buat betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bebaskan dirimu dari kejahilan yang membelenggu. Benar, Tuan Haji Mahmuda. Semua kena buat dengan benar. InsyaAllah. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi itulah sikit sebanyak edisi khas Merdeka kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus membina keyakinan. Kerana keyakinan ini milik Allah. Jangan berhenti meminta kepada Allah. Minta Allah bagi yakin. Sebab yakin ni satu modal yang cukup penting. Tanpa keyakinan, tiada semua perkara. Berusahalah sebanyak mana pun. Tapi tidak berusaha dengan yakin. Usaha jadi sia-sia. Jadi berusahalah dengan yakin. Dengan yakin yang dibina dengan ilmu dan kefahaman. Kefahaman yang dibina dengan keyakinan dan keyakinan yang dibina dengan ketaatan. InsyaAllah. Itulah ibu bapa kita. Ya ibu bapa. Lagi kena betul-betul. Jangan buat main-main. Tak ada Islam main-main. Nak main-main, duduk. Jadi betul. Kejap. Betul. Ini bukan part time lagi Tuan Raja. Isi tak betul. Kejap si, kejap tidak. Kejap si, kejap tidak. Tak betul. Sebenarnya tak betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi saya kira cukup setakat itu. Maka mudah-mudahan yang menonton malam ini memiliki jiwa yang merdeka. Berkata-katalah seperti orang yang benar-benar bebas jiwanya daripada belenggu dunia. Belenggu kejahilan yang mengganggu kita untuk berusaha. Sebenarnya kita ni khalifatullah, khalifah Allah. Allah bagi kekuatan untuk berusaha tuan-tuan. Buatlah apa pun, tepuklah apa pun jadi sebenarnya. Tapi biar tepuk dengan yakin. Ulama dulu tepuk tanah, pam. Tu makam-makam wali. Tapi kita makan-makan kuali, kena tepuk banyak kali. Datang kelas, jangan ponteng, dengar selalu. Istiqomah. Istiqomah. Sampai bertemu Allah. Khair, insyaAllah. Ketemu lagi kita pada siri yang berikutnya. Esok malam tak ada. Tengok keadaan. Mungkin kita buat live di secara manual saja. Live di tempat yang kita akan pilih nanti di perjalanan. Terima kasih. Salam kemerdekaan. Moga-moga kita dibebaskan daripada azab seksa api neraka. Itu kebebasan yang paling utama bagi orang beriman. Kita tak nak kita ni masih dibelenggu dengan dosa-dosa terdahulu. Kita bebaskan diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Apa yang Allah murka kita jauhkan. Apa yang Allah suruh kita pertegakkan. InsyaAllah. Dan kepada siapa yang mengikuti Raid Merdeka besok, insyaAllah temu janji kita pukul 3 di RNR Dengkel.
InsyaAllah kita akan berada di sana dan kita target semayang asar di Sendayan. Dan kita akan buat mungkin tazkirah ringkas dan terus kita pergi ke destinasi untuk kuliah. Dan malam kita akan cuba pergi ke street dakwah untuk kita kenal Allah. Kita nak ajak kita turun padang. Kali ini kita dapat satu metod, Allah bagi ilham. Mungkin tuan-tuan boleh gunakan juga. Kaedahnya begini. Tanya anak-anak, kenal Allah tak? Macam kita tanya, kenal tak si Fulan? Tak kenal. Macam mana nak kenal dia? Saya tanya. Kenal Allah tak? Allah. Kalau Allah nak kenal macam mana? Sebab tak kenal tu lah yang menggapu. Nak kenal Allah macam mana? Dengan Allah lah. Dengan apa? Dengan kalam Allah, dengan ilmunya. Kita nak bawa soalan tu kepada masyarakat. Kenal Allah. Dia bukan makam, ni ilmu tinggi ni. Kena Allah ni. Tinggi. Allah tu memang maha tinggi. Tapi ilmunya memang sedia tinggi. Tapi wajib tahu bagi semua orang. Nah, insyaAllah. Itu antaranya. Khair. Jadi, terima kasih banyak atas kesudian semua bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita doakanlah negara kita ini insya-Allah berada dalam pemeliharaan penjagaan Allah SWT. Saya teringat kata Nabi SAW, hadis Nabi Muhammad hadis, ihfazillah yahfazka, jaga Allah pasti Allah jaga kita. Intan surullah yansurukum, kita tolong Allah dan pasti Allah tolong kita. Maka kita bantulah. Moga-moga kita doakan negara Malaysia ini sentiasa menjaga Allah. Dari institusi keluarga kita menjaga Allah, yakni menjaga suruhan Allah, jangan buat Allah murka. Dan kita berharap Malaysia pun sama, digunakan pemimpin-pemimpin yang tidak mengundang murka Allah. Selagi mana pemimpin-pemimpin di Malaysia ini menjaga apa yang Allah suruh, menjauhkan murka Allah, selagi itulah Malaysia terpelihara. Kerana Allah yang jaga negara Malaysia. Begitulah dengan kita, selagi mana kita, ahli keluarga kita, institusi keluarga kita menjaga apa yang Allah suruh jaga, selagi itulah Allah jaga keluarga kita. Jadi jangan kita biarkan Allah tak jaga kita. Kalau Allah tak jaga, tak ada siapa boleh jaga. Kerana Allah yang maha menjaga. Allah lah sebaik-baik penjaga. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik penjaga itu Allah. Jadi insyaAllah mudah-mudalah negara Malaysia ni digunakan pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin-pemimpin yang makam awliya, umara, ulama wal umara dan awliya Allah. Awliya Allah ini, moga-moga kita pun dapatlah tempias beramal tanpa ada gangguan. Penting negara ni sebagai pada iman, mencintai negara itu menyatakan kecintaan pada iman, kerana negara ni milik Allah. Bila negara kita aman, kita boleh beramal dengan aman. Tanpa ada gangguan, macam malam ni tak ada gangguan kan. Bayangkan negara-negara yang masih dijajah, dia berada dalam konflik. Pakai contoh Palestin, Syria, negara-negara yang masih berada dalam cengkaman, konflik-konflik perang saudara masih ada lagi. Kita minta jauh daripada cengkaman itu dan mulakan dengan diri kita dululah, keluarga. Hentikanlah peperangan-peperangan yang ada. Janganlah timbulkan lagi peperangan-peperangan. Buatlah gencatan senjata, merdekakanlah. Isteri itu merdekakanlah suami itu. Janganlah cengkam-cengkam dah. Bang, malam ni saya merdekakan abang. Hamba macam hamba pula kau aku tu. Jangan. Kita bebas daripada semua perkara. InsyaAllah kita doa dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Dan yang menonton malam ni insyaAllah semuanya Allah pelihara daripada segala kemudaratan, kemudaratan, kemurkaan, kesusahan. Allah buka pintu rahmatnya seluas-luasnya, pintu rezeki seluas-luasnya, pintu kekayaan seluas-luasnya, pintu rahmat dan pintu-pintu yang mana Allah turunkan penuh barakah untuk kita semua. InsyaAllah, moga-moga Allah pelihara kita. Dan insyaAllah, mohon ampun, mohon maaf atas segala tutur kata saya yang kekurangan dan terlanjur kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan. Kita jumpa lagi pada siaran yang lain. InsyaAllah pada siri yang akan datang lusa. Besok tak ada, lusa. InsyaAllah. Moga-moga Allah bantu kita untuk istiqamah dalam live ini. Bantu, doakan Allah bagi kekuatan, sentiasa kita istiqamah. Biar ramai lagi dapat manfaat insyaAllah. Dan yang menonton semuanya, Allah pilih masuk dalam syurganya tanpa hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.